Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-puan, ustaz, ustazah. Hari ini kumpulan kami kumpulan 6 ingin membentangkan al-ijarah dan pelaksanaannya dalam pembiayaan kenderaan secara Islam. Ini subjek muamalat, kodnya ialah SYK 10302. Kami daripada Kos Diploma Usuluddin SEM 3, Universiti Sultan Abidin. Okey, baik. Seterusnya kita pergi slide yang seterusnya, iaitu slide kedua kami. Slide yang kedua kami ini menerangkan tentang ahli kumpulan kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 9 orang. Slide yang kedua ini menerangkan 5 daripada 9 orang kumpulan kami. Manakala slide yang ketiga pula cukup 9/9 ahli kumpulan kami. Jadi nampak tak kat situ? Muka sensor belaka, muka anak murid kesayangan Ustaz Azli kita. Gitu. Bakal-bakal suami orang ni. Okey. Kita teruskan dengan pembentangan seterusnya. Baik, sebelum kita teruskan dengan pembentangan kita teruskan dengan slide yang ketiga kita, iaitu menerangkan juga ahli kumpulan kami lagi 4 orang, iaitu cukuplah 9/9 daripada kumpulan ahli kami. Nampak kat situ semua muka ahli syurga, insyaAllah. Amin, amin, amin. Kita teruskan dengan pembentangan kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal bin Azhari, nombor matrik 070485. Baik, yang pertama sekali, apakah itu ijarah? Ijarah dari segi bahasa ialah kata nama untuk apa yang disewakan kepada seseorang yang telah melakukan sesuatu pekerjaan sebagai ganjaran atas pekerjaannya. Manakala dari segi istilah pula, ia adalah kontrak untuk faedah yang diketahui dan diniatkan yang tertakluk kepada derma dan keizinan sebagai balasan untuk pertimbangan. Berdasarkan buku Fiqh Ekonomi Syariah, ijarah adalah perjanjian sewa menyewa sesuatu barang dalam waktu yang tertentu melalui pembayaran sewa. Yang dimaksudkan dengan kontrak untuk faedah ini ialah perkara yang mana dipersetujui oleh pemilik dan juga penyewa. Contohnya, kita pemilik, kita menyewakan rumah kita dengan harga RM400. Jadi penyewa tersebut perlulah bayar dengan harga RM400. Kalau ia tak boleh bayar dengan harga RM400 itu, kita boleh ambil tindakan undang-undang terhadap penyewa tersebut. Jadi itu saja daripada saya, wallahu a'lam. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Qayyum bin Abdul Majid, nombor matrik 071401. Okay, baik. Untuk penerangan yang seterusnya, saya akan menerangkan tentang hukum ijarah. Okay. Untuk hukum ijarah, para ulama bersepakat mengatakan hukum ijarah adalah harus, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Sadaqallahul azim. Surah At-Talaq ayat ke-6, yang bermaksud jika mereka menyusukan untukmu, berikanlah kepada mereka upahnya. Jadi para ulama juga untuk mengukuhkan lagi harusnya hukum ijarah ini, para ulama memetik sepotong hadis dari riwayat Al-Bukhari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman, ada 3 golongan yang aku akan lawan pada hari kiamat. Seseorang yang diberikan olehku lalu dikhianati, seorang yang menjual orang merdeka dan memakan harganya, dan seorang yang mengupah seorang pekerja dan membayarnya dan tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebagaimana kita tahu, walaupun hukum ijarah ini dibenarkan syarak, tetapi ia tertakluk kepada beberapa rukun dan syarat. Jadi untuk penerangan yang lebih lanjut tentang rukun dan syarat, saya serahkan kepada rakan seperjuangan saya yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firdaus bin Ahmad Tarmizi, nombor matrik 071451. Baik, sekarang saya akan menerangkan tentang rukun ijarah dan syaratnya. Yang pertama ialah
dua pihak yang berakad. Jadi di dalam rukun ijarah ni ada dua pihak yang berakad. Maksudnya yang yang nak bagi sewa tu dan yang nak menerima sewaan tersebut. Jadi dia ada syarat-syarat dia. Yang pertama ialah harus baligh dan berakal. Maksudnya yang nak bagi pinjam tu, yang nak bagi sewa tu, dan si penerima sewaan tu mesti baligh. Maksudnya tak sah kalau kita bagi sewa dekat bayi ataupun orang gila, orang yang tidak berakal. Yang kedua, mestilah layak untuk berakal. Maksudnya dia mempunyai fikiran yang waras untuk melakukan sewaan tersebut, sama ada menerima ataupun memberi sewaan. Dan yang ketiga ialah mampu menguruskan hal kewangan. Maksudnya dia bijak dalam menguruskan kewangan. Jadi maksudnya tiada penipuan lah, sama ada si penyewa ataupun yang nak terima tu. Dia mahir dalam melakukan dalam menguruskan keuangan. Yang kedua ialah lafaz akad. Lafaz akad ni ialah dia ada dua, iaitu ijab dan qabul. Ijab ni ialah setiap kata yang menunjukkan pemberian manfaat, dan qabul ni ialah setiap kata yang menunjukkan persetujuan untuk memiliki manfaat secara nyata. Dan syarat-syarat dia, syarat lafaz akad ni, yang pertama, persetujuan kedua-dua pihak. Maksudnya yang nak bagi sewa dan yang nak terima sewaan tu, kedua-dua mestilah ada persetujuan. Maksudnya tiada paksaan. Sebagai contoh, Ahmad dia paksa kawan dia untuk sewa kereta. Tak boleh lah, maksudnya dia dalam paksaan. Dia kena terima yang nak menerima sewaan tu, dia kena terima dengan rela hati, seikhlas hati. Dan yang kedua, tidak boleh memanjangkan tempoh ijab dan qabul. Maksudnya dekat sini contohlah Ahmad tu dia tidak boleh maksudnya kawan dia sewakan dekat dia kereta, tapi dia cakap tak apalah, tahun depan baru dia cakap dia nak terima. Tak boleh ada tempoh ijab dan qabul yang panjang, yang lama, tak boleh. Dan yang ketiga, tidak boleh ada syarat. Maksudnya dia nak terima sewaan. Maksudnya sebagai contoh, Ali ni dia nak terima sewaan daripada Ahmad. Ali ni nak terima sewaan daripada Ahmad, tapi dia letakkan syarat dekat Ahmad tu. Sebagai contoh, dia cakap kalau hujan malam ni aku terima sewaan tersebut. Tak boleh. Maksudnya tidak boleh ada syarat. Sama ada apa-apa syarat sekalipun, dia kena terima dengan seikhlas hatinya. Dan yang ketiga, rukun yang ketiga ialah manfaat. Barangan tersebut mestilah manfaat. Tidak boleh barangan yang tidak bermanfaat. Sebagai contoh, sampah. Sampah ialah barangan yang tidak bermanfaat. Jadi barangan tersebut tidak boleh menjadi barang sewaan. Dan syarat yang pertama, manfaat tersebut harus diterima oleh pihak penyewa. Jadi pihak penyewa tersebut harus menerima manfaat tersebut. Kalau disewa kereta, kalau si penyewa yang nak bagi sewaan tu disewakan kereta dekat orang tersebut mesti terima manfaat daripada kereta tersebut. Boleh bawa pergi ke mana-mana. Dan yang kedua, manfaat tidak boleh dimanfaatkan secara spesifik. Sebagai contoh, kebun. Dia nak sewa kebun durian. Kebun durian masa tu tengah berbuah banyak. Jadi disewa, dia ambil semua buah durian tu. Lepas tu barulah dia habis sewa. Tak boleh. Maksudnya dia ambil manfaat secara spesifik. Dia sebab disewa tu sebab dia nak durian tu je. Dia tak nak tanam sendiri, tak nak. Dia nak sewa kat orang sebab dia nak ambil manfaat spesifik tu. Dan yang ketiga, manfaat harus diketahui secara jelas oleh kedua-dua pihak. Jadi manfaat tu harus diketahuilah secara jelas kedua-dua belah pihak. Dan yang terakhir, manfaat harus mampu diterima oleh penyewa. Maksudnya kalau sewa kereta, tak boleh lah dia nak sewakan kereta dekat orang buta. Orang buta tak mampu menerima manfaat daripada kereta tersebut. Dan yang keempat, iaitu sewaan, khususnya kepada barang tersebut. Yang pertama, harus bersih dan tidak melanggar syarak. Barang tersebut mestilah bersih. Dan yang kedua, harus memberikan manfaat kepada penyewa. Seperti yang saya terangkan tadi, dia mestilah memberikan manfaat kepada penyewa tersebut. Dan yang terakhir,
harus diketahui secara jelas kedua-dua pihak. Jadi kedua-dua pihak harus ketahui dengan jelas apa barang tersebut. Sebagai contoh kereta, apa jenis kereta tu, semua dia kena tahu dengan jelas. Baik, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atir Miftad bin Abdullah Zawawi, nombor metrik 069501. Jadi insya-Allah saya akan bercakap tentang jenis-jenis sewa dan syaratnya. Jadi untuk sewa yang pertama, sewa barangan ataupun istilah Arabnya disebut al-ijaratul aini. Jadi sewa barangan ni ialah sewa yang melibatkan ataupun membabitkan perkhidmatan atas barangan tertentu. Sebagai contoh, pemilik tu kata, saya menyewakan kamu rumah ni ataupun saya menyewakan kamu kereta ini dengan sifat-sifat tertentulah. Okey. Seterusnya sewa jaminan ataupun istilah Arabnya dalam kitab sebut al-ijaratul azimmati. Jadi sewa jaminan ni sewa yang membabitkan perkhidmatan dengan jaminan pemiliknya. Sebagai contoh, penyewa ni dia menyewa, yakni mengupah seseorang tu untuk menghantarnya ke sesuatu tempat dengan menaiki kereta yang dinyatakan ciri-ciri ataupun sifat-sifat kereta tersebut. Ataupun contoh lain boleh dikata penyewa ni dia mengupah seseorang untuk membuat binaan rumah lah. Okey. Jadi kebiasaannya sewa jenis upah ni banyak diguna pakai dalam perkhidmatan pengangkutan pada hari ini. Seterusnya kita pergi pula kepada syarat-syarat sewa barangan. Untuk syarat sewa barangan ni, yang pertama, barang yang disewa tu mestilah ditetapkan. Maksudnya sini, barang yang kita sewa tu mesti kita kabur spesifik kita nak yang macam mana. Sebagai contoh, kita nak sewa kereta, kita kata ke pemilik kereta tu, saya nak sewa kereta jenis 6 seater ataupun 4 seater ke, kereta jenis 4x4 ke, macam tu. Jadi tak boleh kita sewa ni macam kita kata ke pemilik tu, saya nak kereta ni salah satu daripada 2 kereta ni. Kalau gitu akad tu ataupun kontrak itu tidak sah. Jadi untuk syarat yang kedua pula, barangan sewaan tu mesti wujud ataupun hadir ketika mana sedang berakad, ketika mana dalam majlis akad. Sekiranya pemilik barangan tu kata, saya sewakan kamu baju ni ataupun saya sewakan kamu kereta ni, sedangkan kereta tu tak ada pun depan mata dua pihak yang berakad ni, jadi akad ni tidak sah, kecuali pemilik dan penyewa tu melihat dah ataupun tengok dah barang tu sebelum ketika berada dalam majlis akad. Okey. Yang ketiga ataupun yang last sekali untuk sewa barangan ni, iaitu penggunaan khidmat ataupun manfaat barang yang disewa tu tidak ditangguh. Sebagai contohnya, pemilik tu kata dia ni nak sewa rumah ni untuk tahun hadapan. Kalau gitu akad tu tidak sah, kecuali orang yang sewaan pada tahun hadapan itu melibatkan orang yang sama, yang mana sedang dalam kontrak sewaan untuk untuk pada masa kini lah. Jadi selanjutnya kita pergi pula kepada syarat sewa jaminan. Biasa yang pertama, bayaran mestilah bayaran secara serta-merta dan diserahkan dalam majlis akad. Biasanya sewa ni melibatkan jual salam perkhidmatan, dan bayaran modal salam tu ataupun modal sewa tu mesti dibayar ketika mana dalam majlis akad tu. Sekiranya dia letak syarat untuk penangguhan bayaran modal tu maka ia dikira sebagai tidak menyerahkannya, tidak menyerahkan modal salam tu. Dan juga sekiranya andai kata penyewa dan pemilik tu bersetuju untuk menangguhkan bayaran modal tu, maka akad tu tidak sah. Jadi untuk yang kedua, yang terakhir, iaitu spesifikasi barangan itu ataupun ciri-ciri barangan dan sifat-sifatnya tu kena jelas, perlu jelas.
Contohnya sekiranya penyewa tu dia dia ingin sewa satu syarikat travel lah biasanya, syarikat travel untuk hantarnya ke sesebuah negara. Jadi syarikat tersebut perlu jelaskan jenis-jenis pengangkutan. Sebagai contoh, pengangkutan nak pergi ke negara tersebut melalui apa? Pengangkutan udara ke, melalui air ke, melalui darat ke. Dan kena cerita juga saiz kenderaan tersebut bagaimana. Sebagai contoh, macam kita boleh tengok hari ni, syarikat travel kalau orang nak pergi buat umrah, yang paling sore sekali Andalusia lah, yang mana Andalusia ni kebiasaannya dia pergi melalui pengangkutan udara. Jadi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita teruskan lagi dengan latar belakang konsep pembiayaan kereta, jual beli kereta dan perbankan Islam secara Islam. Jadi secara ringkasnya, konsep pembiayaan ini, konsep bank ini kita namakan sebagai ITAB. Yang mana maksud ITAB ini adalah al-ijarah thumma al-bai'. Al-ijarah seperti yang kita tahu adalah sewaan, thumma al-bai', kemudian kita membeli. Mungkin ramai yang tidak tahu mengenai ITAB ini. Jadi sedikit sebanyak mengenai ITAB ini adalah adalah dua kontrak yang saya sebutkan tadi. Yang pada mulanya kita sewa dan seterusnya kita beli. Okey. Kalau nak senang lebih faham lah, di sini saya ada sertakan sedikit gambar rajah yang mudah kita fahami mengenai konsep ITAB ini. Yang pertamanya, kenal pasti kenderaan. Dari pelanggan itu sendiri kenal pasti kenderaan mana yang mereka hendak, beritahu pada bank akan beli kenderaan tersebut. Akan dapatkan pembiayaan lah, pelanggan akan dapat pembiayaan daripada bank akan beli. Dan seterusnya adalah sewa kepada pelanggan. Selepas bank beli kenderaan tu, jadi pemilikan kereta itu jatuh kepada hak milik bank. Jadi bank sewakan kepada pelanggan pula secara dengan tempoh yang ditetapkan, perjanjian yang yang boleh dimasukkan oleh pihak bank, pihak bank itu sendiri adalah pihak penyewa lah ataupun pihak penjual. Jadi bila bank sewakan, pelanggan pun sewa, dan pada masa yang sama pelanggan bayar ansuran sehinggalah tarikh yang ditetapkan dan akan bertukar hak milik kenderaan tersebut kepada pelanggan. Dan seterusnya, disebabkan perjanjian yang mana bank tersebut buat dengan pelanggan, jadi apabila berlaku apa-apa kerosakan ataupun kita katakan nak servis kereta ni kita kena servis setiap bulan, kita nak servis ni, kerosakan dia ni ditanggung sepenuhnya kepada pelanggan pula lah, sebab pelanggan lah yang menggunakan kereta tersebut. Jadi ITAB ini sendiri adalah salah satu konsep ataupun inisiatif yang mana sewa beli kenderaan yang dapat diguna pakai untuk umat Islam secara mengikut syariat, secara halal. Yang mana kita tahu secara konvensional terdapat berlaku beberapa unsur riba, mana kita hutang dan kita bayar lebih daripada berapa yang kita hutang itu. Jadi konsep ITAB ini menyelamatkan umat Islam lah. Jadi mengenai perbezaan ataupun kelebihan, manfaat dan sebagainya akan diteruskan kepada kawan saya sebentar lagi. Jadi sedikit latar belakang yang saya nak sentuh sikit lagi adalah konsep ITAB mempunyai persamaan dengan dari segi operasi dengan sewa beli konvensional. Dia ada persamaan dan juga ada perbezaan yang mana saya telah cakapkan tadi. Dari segi hukum syariatnya, dari segi pelaksanaannya, ada beberapa yang akan disebutkan oleh kawan saya sebentar lagi. Seterusnya adalah ITAB dan sewa beli konvensional ini tertakluk kepada Akta Sewa Beli 1967 yang mengawal aktiviti sewa beli Malaysia. Yang mana konsep ITAB ini diluluskan oleh kerajaan ataupun sistem-sistem kewangan, institusi kewangan yang negara kita sahkan. Jadi itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Nazhan bin Azlan. Nombor metrik 071652. Baik, kita teruskan dengan slide yang seterusnya, iaitu jenis-jenis konsep pembiayaan ijarah. Ijarah semua tahu kan apa itu ijarah? Ijarah ialah sewa. Okey, baik. Kita pergi kepada ijarah al-amal, iaitu sewaan dalam bentuk kontrak upah atau gaji ke atas kerja atau perkhidmatan yang dilakukan. Contohnya, seorang majikan membayar upah kepada pekerjanya sebagai bayaran sewa ke atas tenaga kerja yang diberikan. Ini sebagai contoh. Saya lepasan SPM pada tahun 2021. Selepas SPM tu, saya kerjalah. Saya ambil pengalaman untuk kerja Maiden. Jadi saya dah kerahkan tenaga saya dah bazirkan masa saya untuk mendapatkan hasil. Jadi mestilah kita perlukan upah ataupun gaji lah, orang kata kan. Kalau kita tak dapat gaji, kita marah kan. Gitu lah. Jadi majikan saya bagi gaji kepada saya. Alhamdulillah lah, gaji basic 1,500 kan. Alhamdulillah. Itulah yang dikatakan ijarah al-amal. Seterusnya kita pergi kepada ijarah al-ain, ataupun lebih dikenali sebagai ijarah al-manafi', iaitu sewaan bagi penggunaan manfaat sesuatu aset atau barangan. Penyewa akan membayar sewa kepada pemilik aset pada kadar dan tempoh yang telah dipersetujui. Ni masing-masing kena setujulah kedua-dua pihak. Kalau tak setuju, tak jadi benda ni. Gitu. Okey, baik. Barangan tersebut menjadi milik pihak penyewa tadi setelah bayaran penuh diselesaikan. Nanti penyewa akan menjadi milik dia kalau dia dah bayar penuh. Jadi orang yang beri sewa tu tak boleh kacau. Gitu. Okey, baik. Contohnya membeli kereta secara sewa dan beli. Gitu. Okey, kita teruskan slide yang seterusnya, iaitu syarat-syarat dalam mengamalkan konsep aitab. Aitab ni semua tahu kan? Apa itu aitab? Aitab itu al-ijarah thumma al-bai'. Okey, baik, kita teruskan. Syarat dia apa? Kita tengok. Yang pertama, barang yang disewakan adalah milik penjual sehingga tamat kontrak sewaan. Tengok. Yang kedua, penyewa mempunyai hak untuk menggunakan barang dan mereka membayar sewa kepada pemilik mengikut kadar yang telah dipersetujui. Okey, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, kedua-dua pihak mestilah bersetuju untuk mengadakan kontrak. Ini yang saya katakan tadi. Kedua-dua pihak kena setuju. Tak boleh antara salah satu tak redha, tak setuju, benda tu tak akan jadi. Okey, baik, kita teruskan. Yang keempat, kadar bayaran, tempoh sewaan dan perkara penting yang lain perlu dijelaskan dalam perjanjian. Ni saya bagi contoh lah. Saya student. Saya nak sewa rumah ni. Adalah owner rumah sewa tu. Jadi owner sewa rumah tu perlukan memberikan surat perjanjian, yang mana surat perjanjian tu menjelaskan tentang apa syarat-syarat dia. Contohlah macam sewa rumah ni perlu dalam 10 ke 12 orang, tak boleh lebih. Lepas tu kena jaga fasiliti rumah. Gitu lah. Okey, baik. Yang kelima pula, bayaran sewa adalah daripada harta yang bernilai dan diketahui jelas. Biasanya kalau kita guna duit lah, mata wang Malaysia ni, ringgit Malaysia, untuk dijadikan harta yang bernilai untuk diberikan bayaran sewa tu. Okey, baik. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aikal Izhan bin Zadillah. Nama metrik 071193. Okey, hari ini saya nak membentangkan tentang tajuk kelebihan berbagai Islam dalam pembiayaan kenderaan. Okey, yang pertama, waris semati tidak perlu menanggung pembayaran sekiranya kenderaan premium itu telah dipulangkan kepada IKI. Sebelum tu apa maksud IKI ni kan? IKI ni institusi kewangan Islam. Di bawah IKI ni terdapat 16 bank. Contoh macam bank Islam, mana-mana yang berkaitan dengan Islam lah orang kata kan. Lepas tu yang dia punya contoh ni, bila macam contoh kita beli kereta kan, lepas tu tiba-tiba lah andai kata owner kepada kereta tu meninggal dunia. Maksudnya kereta tu lepas owner kereta meninggal, kereta tu akan dipulangkan balik kepada bank. So waris si mati tu tidak perlu membayar balik tiap-tiap bulan apa yang dia kena bayar untuk kereta tu lah. Okey.
Okay, yang kedua, perbankan Islam akan menanggung kerugian sekiranya berlaku force major. Force major ni maksud dia perkara yang tak dapat dihindari. Okay, contoh kepada poin yang kedua ni pula. Contoh dia, contoh kita baru beli kereta baru, kereta Honda Civic kan. Lepas tu kita baru pakai sebulan, tiba-tiba kita dah hantar servis apa semua kan, baru pakai sebulan, and then tiba-tiba pula, insya-Allah, na'udzubillah min zalik, dia meletup enjin. So benda ni dah kereta baru keluar sebulan, lepas tu meletup pula enjin kan. Lepas tu memang benda ni memang orang kata memang tak dapat dihindar. Benda nak jadi kan. Maksudnya tak silap pembangkit Islam ni akan menanggung kerugian lah. Macam dia bagi balik enjin seketul tu untuk masuk dalam Honda sebagai ganti balik. Okey, lepas tu yang ketiga pula, perbankan Islam akan mengenakan caj pembayaran dengan kadar yang rendah. Maksudnya setiap perbankan Islam ni di bawah IKI ni tadi akan mengenakan caj pembayaran dengan kadar yang rendah. Maksud dia kat sini caj pembayaran yang rendah. Okey, andai kata kita buat loan. Kita buat loan kereta. So kalau kita pakai di bawah perbankan Islam ni, dia akan dia punya interest orang panggilan, dan istilah pada zaman sekarang interest, kita bayar bulanan tu akan jadi lebih rendah. Itu apa yang saya faham lah. Lepas tu poin yang terakhir sekali, mementingkan keadilan serta menjaga hak pengguna dan penyewa. Okay, maksud dia perbankan Islam ni dalam pembiayaan kenderaan, dia mementingkan keadilan antara menjaga hak pengguna dengan penyewa. So perbankan Islam ni akan menjaga keadilan, saksama, kestabilan semua. Itu je daripada poin daripada saya tentang kelebihan perbankan Islam dalam pembiayaan kenderaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ma'assalamah wa ila liqa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haziman bin Ahmad Razi. Nombor matrik saya 071190. Jadi saya akan ceritakan tentang sedikit mengenai perbankan Islam dan juga perbankan konvensional, iaitu saya akan ceritakan tentang perbezaannya. Yang pertama sekali, untuk perbankan Islam ni kita akan mendapat keredaan Allah SWT dan juga keredaan manusia. Manakala sebaliknya, perbankan konvensional ni kita hanya akan mendapat redha manusia sahaja. Mengapa saya berkatakan begitu? Kerana perbankan Islam ni dia mengikut syariat Islam dan berlandaskan akidah berdasarkan iman dan taqwa. Manakala perbankan konvensional ni tidak langsung mengikut syariat Islam yang dianjurkan. Yang pentingnya, perbankan Islam ni dia tidak sama sekali melibatkan riba. Dan perbankan konvensional ni kebanyakannya akan melibatkan riba yang banyak seperti bank-bank yang terdapat di Malaysia ni, seperti Maybank, seperti bank-bank lain lah, saya tak nak sebut. Itulah. Yang kedua pula, perbankan Islam ni dia berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala perbankan konvensional ni dia hanya akan mengikut akal dan pengalaman manusia. Untuk perbankan Islam ni, Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yang Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba, yang bermaksud Allah ni dia telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Kerana apa? Riba ni mempunyai banyak keburukan lah kepada kita dan juga orang lain. Kerana ia dinamakan istilah parasitism. Kerana parasitism ni bermaksud satu pihak hanya akan mengalami kerugian, manakala satu pihak lagi tidak akan mendapat manfaat apa-apa pun. Jadi kat situ kita akan mendapat kerugian yang banyak lah. Jadi untuk perbankan konvensional pula, dia hanya mengikut logik akalan dan hanya memikirkan keuntungan yang maksimal. Sebaya apa? Dia nak untung ni kan. Lepas tu untuk yang akhir sekali, perbankan konvensional ni dia mementingkan keadilan. Maknanya untuk keadilan sesama dia kan. Jadi tidak ada berlaku penindasan kan. Manakala untuk perbankan konvensional dia hanya mencari keuntungan semata-mata di dunia kan. Padahal akhirat dia tidak kan. Sebab itulah perbankan
Islam macam saya cakap tadi, dia akan mendapat keredaan Allah SWT dan juga reda manusia. Manakala yang perbankan konvensional ni hanya akan mendapat reda manusia semata-mata. Jadi kat sini kesimpulannya, kita ni perlulah menyokong perbankan Islaman dan selalu menggunakan perbankan Islam supaya mendapat reda Allah SWT dan juga reda manusia, agar perbankan Islam ni, sebab dia dapat memastikan rezeki yang kita peroleh adalah halal. Okey, saya bagi contoh macam Ahlul kan. Kita pinjam dekat mereka, lepas tu mereka meletakkan kadar bayaran pulangan yang tinggi kan. Macam kita pinjam 100, lepas tu mereka letakkan kadar cukai lagi, lepas tu kadar faedah yang sangat tinggi kan. Kadang-kadang tu sampai seminggu tu boleh berlipat kali ganda kan, untuk bayaran pulangan. Jadi kat situ dia telah berlakunya penindasan terhadap pengguna kan. Jadi kat situ dia akan membawa keburukan lah kepada pengguna-pengguna yang lain kan. Jadi ini salah satu perbankan konvensional yang tidak sihat lah. Jadi kat situ kita boleh lihat antara perbezaan perbankan Islam dan juga perbankan konvensional. Kerana perbankan Islam ni akan memberi banyak manfaat kepada kita dan tidak akan berlakunya penindasan. Sebab perbankan konvensional dia berlaku penindasan kerana dia akan menyebabkan pengguna tu banyak keburukan lah. Sebagai contoh, mereka akan stres kan, sebab tak boleh bayar sebab kadar faedah yang sangat tinggi yang tak masuk akal kan. Sebab mereka hanya fikirkan keuntungan semata-mata tanpa mencari redha Allah SWT. Jadi saya rasa setakat itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan mengenai isu dan cabaran yang dihadapi dalam usaha memperkenalkan sistem muamalat yang berlandaskan syariah Islam. Yang pertama, kurang kesedaran dalam kalangan masyarakat. Hal ini terjadi kerana masyarakat lebih mengutamakan atau lebih diterapkan melalui cara pembankan yang konvensional berbanding dengan cara pembankan yang mengikut syariat Islam. Yang kedua, tidak mengamalkan penyelesaian perbankan Islam yang sebenar. Yang ketiga, kajian yang dilakukan bagi mendalami ilmu fiqh muamalat syar'i amatlah sedikit jika hendak dibandingkan dengan cara perbankan yang lain. Yang keempat dan juga terakhir, konsep pembayaran Al-Aitab masih di bawah kendalian Akta Sewa Beli HPA 1967. Akta Sewa Beli HPA 1967 mempunyai kekurangan dari segi pelarasan dalam mengikut syariat Islam.